Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang sudi singgah sebentar ke channel YouTube saya ni. Hari ini saya akan membincangkan berkenaan software yang boleh membayarkan komputer kita. Sebelum kita mulakan, jangan lupa like, subscribe dan share serta komen. Okay, stay tune. Pengenalan kepada malware. Malware atau malicious software ialah istilah kolektif untuk semua jenis ancaman pada komputer. Sebagai contoh, virus, worm dan trojan. Malicious software atau perisian berniat jahat boleh juga digambarkan sebagai sebarang kod yang boleh digunakan untuk mencuri data, meminta kawalan akses, menyebabkan kerosakan dan menjejaskan sistem. Daripada semua jenis ancaman, trojan mendominasi dalam landscape ancaman. Selalunya kita percaya, istilah virus bermaksud satu perkara yang sama, tetapi sebenarnya virus merupakan salah satu daripada jenis-jenis software yang berniat jahat. Virus. Hampir semua virus dilampirkan pada fail yang berformat executable. Ini bermaksud virus mungkin wujud pada sistem, tetapi tidak merebak sehingga pengguna membuka atau menekan butang execute pada program fail yang telah dijangkiti. File executable bukan saja merujuk kepada fail yang mempunyai format sambungan exe, tetapi ia juga mempunyai variasi sambungan lain seperti BAT, bin, SHS, VB, APK pada Android, run pada Linux, app pada Mac dan sebagainya. Kebanyakan virus memerlukan pengaktifan pengguna akhir dan berkebolehan mengubah suai, merosakkan sistem dan memadam data. Virus juga boleh diprogramkan untuk bermutasi bagi mengelak dari dikesan. Biasanya virus tersebar melalui pemacu USB, perkongsian rangkaian dan melalui email. Trojan. Trojan mampu menyamar sebagai perisian yang sah. Kebanyakan trojan menumpang pada fail berformat data seperti fail image, fail audio ataupun fail PDF. Dan sesetengahnya mungkin wujud pada fail executable. Trojan juga boleh dipasang secara senyap pada komputer apabila mangsa melayari web page yang telah dikompromi dan mengandungi kod yang diprogramkan untuk berjalan secara automatik sebaik sahaja pengguna melihat halaman berkenaan. Teknik ini dikenali sebagai drive-by download. Terdapat beberapa jenis trojan yang berbeza dan masing-masing melakukan tujuan tertentu. Contohnya trojan backdoor atau dikenali sebagai RAID. Juga dikenali sebagai rootkit. Trojan ini bukan saja membenarkan penyedia cyber mencuri data sensitif, malah boleh memberi penyedia cyber akses ke dalam sistem melalui kawalan jarak jauh. Untuk mencuri data sensitif, penyedia cyber akan memasukkan keylogger yang berperanan untuk merekodkan setiap kekunci yang ditekan oleh mangsa. Jenis seterusnya ialah trojan perbankan yang direka khas untuk mencuri wang daripada akaun bank mangsa. Terdapat juga jenis trojan lain seperti trojan downloaders yang bertujuan untuk menipu pengguna supaya melakukan update download pada sebarang program. Trojan mampu mengubah suai sistem fail, mengubah suai forensik sistem dan mampu membuat pintasan terhadap alat pemantau. Hal ini menjadikannya sukar untuk dikesan. Trojan tidak direka untuk membiak dan menyebar seperti worm dan virus. Persoalan, mengapa trojan dikatakan mendominasi landscape ancaman? Kerana apabila penyerang berjaya melaksanakan serangan trojan,
Penyerang akan berjaya mengawal sepenuhnya terhadap komputer mangsa melalui kawalan jarak jauh. Botnet. Malware boleh membahayakan sistem kita dalam pelbagai cara dan kadangkala kesannya tidak disedari. Lebih teruk lagi apabila sistem kita menjadi salah satu punca serangan pengumpulan botnet. Perkataan botnet adalah daripada singkatan robot dan network. Penjenayah cyber akan menggunakan malware khas, biasanya dengan menggunakan trojan, untuk mendapatkan akses kepada beberapa sistem pengguna, kemudian mengumpul dan menyusun semua sistem yang telah dijadikan bot ke dalam zombie network. Kebiasaan komputer yang telah dijadikan sebagai bot akan bertindak normal dan tanpa sebarang tanda amaran. Antara sistem yang boleh dijadikan sebagai bot termasuklah PC, Mac dan telefon pintar. Dalam beberapa kes, penjenayah cyber akan berusaha untuk mengawal beribu-ribu, malah berjuta-juta komputer supaya mereka boleh bertindak sebagai tuan kepada zombie network dan kemudian menjual atau menyewakan akses zombie network kepada penjenayah lain. Bot ini berkeupayaan untuk melepaskan pelbagai jenis jenayah cyber seperti serangan DDoS, menyebarkan penipuan online berskala luas dan kempen spam berskala besar. Spyware. Malware ini direka untuk mengumpulkan maklumat peribadi tentang aktiviti pengguna, seperti penggunaan internet dan data pada papan kekunci. Perisian spyware sering menggabungkan dirinya dengan perisian yang sah atau datang bersama trojan. Adware. Perisian ini direka untuk menyampaikan iklan secara automatik. Adware berkebolehan untuk mengubah permintaan carian ke dalam halaman pengiklanan dan mampu mengumpul data pengguna. Data ini kemudiannya digunakan untuk menghantar iklan yang sesuai kepada pengguna di dalam internet. Adware sering dipasang pada fail dan program lain yang telah dimuat turun dan tidak semestinya berbahaya, namun ia berpotensi menjadi bahaya. Selain itu, dengan kehadiran adware, ia boleh memperlahankan prestasi komputer dan malah boleh merosakkan keseluruhan sistem. Adware yang mengandungi kod jahat mampu mengalihkan kita ke laman web yang berbahaya. Paling membimbangkan, sesetengah perisian iklan mengandungi trojan dan spyware yang direka khusus untuk pemasangan secara senyap. Lebih malang lagi, perisian adware ini mungkin sukar untuk dipadamkan kerana tiada pilihan uninstall. Apatah lagi sesetengah antivirus mungkin tidak dapat menentukan sama ada perisian iklan tersebut berbahaya atau tidak. Terdapat pelbagai cara untuk menghadkan komputer ataupun peranti mudah alih kita daripada terdedah kepada perisian iklan yang berbahaya. Salah satunya adalah dengan memastikan apa saja fail atau program yang dimuat turun adalah dari web page yang diyakini dan dipercayai. Semasa memasang sebarang program yang dimuat turun, baca dengan teliti terma dan perjanjian perkhidmatan untuk memastikan tiada sebarang perisian iklan yang mungkin tersembunyi dan tidak diketahui. Pop-up bloggers juga boleh menghadkan pendedahan kepada perisian iklan. Tidak semua perisian iklan berbahaya. Namun, untuk memastikan sistem kita selamat dan terjamin, kita haruslah memastikan perisian keselamatan internet kita sentiasa dikemaskini.
Scareware. Malware ini lebih sesuai dikategorikan sebagai teknik untuk menyebarkan malware lain kerana ia direka hanya untuk memujuk pengguna bagi mengambil tindakan tertentu berdasarkan ketakutan pengguna. Scareware mampu memalsukan tertingkap pop-up dengan menyampaikan mesej palsu yang menyatakan sistem berisiko atau memerlukan pelaksanaan program tertentu untuk kembali ke operasi normal. Pada hakikatnya, tiada sebarang masalah yang dinilai atau dikesan dan jika pengguna bersetuju untuk melaksanakan program di dalam pop-up tersebut, dengan serta-merta sistem pengguna akan dijangkiti dengan ancaman malware lain seperti trojan, virus dan sebagainya. Worms. Malware ini mampu mencetak dirinya sendiri dan merebak dengan pantas ke mana-mana peranti dalam rangkaian. Worms tersebar melalui email atau melalui sambungan rangkaian. Apabila pengguna memuat turun fail yang mengandungi worms, ia akan mencetak dirinya dan tersebar dan membiak dengan sangat cepat di dalam rangkaian, tanpa perlu pernyataan pengguna. Worms boleh mengganggu operasi peranti dengan teruk dan menyebabkan kehilangan data. Satu serangan dahsyat pernah terjadi di internet, iaitu pada tahun 2001. di mana worms yang dikenali sebagai Red Coat telah menjangkiti 658 server. Dalam masa 19 jam, 300,000 server telah dijangkiti. Ransomware. Ransomware ialah satu bentuk perisian jahat yang mampu menyekat akses sebarang peranti, sehingga mangsa membayar wang tebusan sebagai pertukaran untuk mengakses peranti atau data semula. Antara contoh perisian tebusan yang terdapat di dunia cyber ialah deep crypto yang direka untuk tujuan pembelajaran tetapi disalahgunakan. Terdapat juga perisian lain seperti Loki, wujud di tahun 2016, disebarkan melalui email. Selain itu juga terdapat perisian WannaCry, wujud pada tahun 2017, disebarkan melalui kelemahan yang terdapat pada keselamatan dalam Windows. Dan bermacam-macam lagi. Bitcoin akan digunakan sebagai mata wang pembayaran. Terdapat dua jenis ransomware yang selalu digunakan dan memiliki tugas yang berbeza, iaitu Locust dan Crypto. Perisian tebusan Locust akan mengunci sepenuhnya fungsi komputer, manakala perisian tebusan Crypto hanya sebahagian fail yang akan dijadikan tebusan, terutamanya fail yang mempunyai data sensitif dan mempunyai nilai. Fileless malware. Malware tanpa fail ialah satu malware yang berada pada memori komputer, bukan pada fail. Hal demikian menjadikan malware ini sukar untuk dikesan kerana tiada fail untuk diimbas. Perisian hasad tanpa fail boleh masuk ke dalam rangkaian ataupun sistem melalui phishing, melayari halaman berniat jahat dan sebagainya. Sama seperti mana-mana jenis perisian hasad lain. Perbezaannya ialah tiada fail yang dipasang atau dijalankan pada masa jangkitan. Malware ini mampu berjalan dalam memori sistem dan memanipulasi utiliti pentadbiran. Oleh kerana banyak teknologi keselamatan yang mempercayai utiliti pentadbiran ini, maka malware ini terus berada di dalam sistem yang dijangkiti. Kita tidak mampu untuk menangani malware yang direka oleh penjenayah cyber, tetapi kita mampu untuk mengenali dan mengetahui langkah-langkah menghindari perisian-perisian yang berbahaya sebelum ia menjadi masalah yang lebih serius. Di antaranya dengan tidak membuka sebarang email atau pautan yang tidak diyakini dan juga elakkan
melawati mana-mana tapak web yang mencurigakan. Pastikan anda memasang antivirus yang diyakini dan memastikan antivirus tersebut sentiasa dikemaskini. Harap video kali ini memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.